Aku berhenti tentera sebab aku Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi kita di dalam RH TV dan masih bersama dengan aku sebab aku seorang je yang handle channel ni, Rais Hamid. Yeah. Kepada anda semua yang sedang menonton yang memerlukan perkhidmatan pembersihan barang-barang fabrik, contohnya seperti kapet, bantal, tilam, seat kereta, kapet kereta, dinding rumah yang ada fabrik dan semua lagi yang ada kaitan dengan fabrik. Mungkin korang nak bersihkan kapet korang, tapi sekarang ni musim COVID, korang rasa malas nak pergi hantar korang punya kapet, nak bawa pergi ke kedai, nak tunggu 2-3 hari baru dapat dengan harga yang malaon. Sekarang kita dah ada Top Gun Clean Cruise. So, kru-kru Top Gun kita ni terdiri daripada XX, pilot QDM, fighter pilot, chopper pilot, transport pilot. Dan dorang ni sangat berkemahiran dan berkebolehan tinggi, especially dalam bidang penerbangan, termasuk tugas-tugas pembersihan. Jangan ingat, pilot-pilot QDM ni boleh bawa kapal terbang je. Kita orang sambil-sambil training askar, sambil-sambil juga training dalam bidang pembersihan. Tak perlu nak tercari-cari tempat dekat mana korang nak hantar korang punya kapet yang dah hapak tu. Anda-anda yang berada di sekitar Kuala Lumpur, Selangor, Kelang dekat Central, Taiping, Ipoh, juga Pulau Pinang dekat belah-belah utara Pulau Pinang, korang hanya perlu klik link dekat bawah ni untuk berhubung dengan kita punya Top Gun Clean Cruise dan dorang akan datang sampai dekat rumah korang dan dorang ni akan melakukan cleaning service dekat fabrik-fabrik yang korang perlukan dengan harga yang paling best dalam dunia. Sejak aku memperkenalkan diri aku sebagai bekas pegawai tentera yang berkhidmat selama 14 tahun, pangkat last captain, bla 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 bla. Ramai orang tanya dekat aku, DM aku, kenapa berhenti tentera awal sangat? Ada masalah disiplin ke dekat dalam tentera? Kena buang dari tentera ke? Ada rekod buruk dalam tentera ke? Macam-macam lagi lah orang syak dekat aku ni. Biasalah, sekarang Malaysia kan dipenuhi dengan palatau-palatau. So, pada video kali ni aku akan terangkan dekat korang kenapa aku berhenti tentera. Aku berhenti tentera sebab aku dah tamat kontrak lah guys. Aduh, relax lah. Tapi kenapa aku boleh leave the service dalam tempoh 14 tahun aku berkhidmat? Kenapa aku tak berhenti sampai umur 21 tahun? Kenapa aku tak bersara pada umur 60 dan sebagainya? Yang ni yang korang kena tahu. Dalam Angkatan Tentera Malaysia ni, secara amnya ataupun secara generalnya, dia ada dua jenis tauliah, iaitu tauliah tetap ataupun tauliah jangka pendek yang biasa kita panggil TJP. Beza yang paling obvious antara tauliah jangka pendek dengan tauliah tetap ni adalah faedah semasa korang bersara nanti. So aku cerita sikit apa itu tauliah tetap. Tauliah tetap ni adalah jangka masa korang berkhidmat sehingga sampai umur persaraan yang telah ditetapkan mengikut pangkat dan semestinya korang akan dapat pencen. Umur persaraan pula bergantung kepada pangkat korang masa tu. Dia pula ada dua jenis bersara. Ada yang bersara paksa ataupun bersara mengikut pilihan. Bersara paksa ni dia ada umur-umur dia mengikut pangkat-pangkat tertentu. Begitu juga dengan umur bersara pilihan, dia ada juga pangkat-pangkat dan juga umur-umur korang pada masa tu yang korang boleh pilihlah ataupun orang panggil bersara pilihan. Tapi untuk tauliah tetap ni korang perlu berkhidmat sekurang-kurangnya 20 tahun perkhidmatan yang diakui untuk melayakkan korang mendapatkan pencen dan faedah-faedah yang lain juga. Apa yang pegawai tauliah tetap ni akan dapat bila dorang dah habis perkhidmatan nanti? Antaranya dorang akan dapat pencen perkhidmatan, ganjaran perkhidmatan, FGCR, caruman LTAT dan juga latihan peralihan. Sebelum korang berhenti nanti, korang akan diberi pilihan untuk mengikuti kursus-kursus peralihan. Ada kursus masak, ada kursus engineering dan macam-macam lagi kursus yang akan ditawarkan nanti. So, macam aku ni yang TJP ataupun tauliah jangka pendek ni, kita orang ditauliahkan selama 10 tahun minimum dan dibenarkan menyambung 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun dan kalau dibenarkan oleh Majlis Angkatan Tentera, korang bolehlah sambung sampai cukup umur untuk korang diserapkan masuk ke tauliah tetap, iaitu minimum 20 tahun lah dan korang juga layak untuk mendapat
pencen. Macam aku punya kes, aku berkhidmat sehingga 14 tahun sahaja, tak sampai pun umur untuk dapat pencen. So, apa yang aku dapat? Antara faedah persaraan yang anggota yang ditauliahkan dalam tauliah jangka pendek ni adalah ganjaran perkhidmatan ataupun gratuiti, caruman LTAT dan juga FGCR tadi ataupun faedah gantian cuti rehat. So, kalau nak cerita pasal pencen dengan ganjaran perkhidmatan ni, dia akan dikira berdasarkan berapa lama korang dalam servis, pangkat last korang dan juga gaji terakhir korang. So dia ada dia punya calculation dia, papak kira-kira. So akan dapat satu amount. So amount tu akan dimasukkan ke dalam korang punya bank account lepas korang berhenti nanti. Tapi ada juga yang berhenti daripada askar tapi dia tak dapat faedah-faedah ni. Contohnya yang kena buang, ada masalah, yang ada kes dalam tentera, atau mungkin dia berhenti askar belum cukup dia punya tempoh tauliah dia. Untuk korang yang tak faham lagi, kalau dalam dunia awam ni dipanggil sebagai kontrak lah, macam tu lah. So macam aku ni, kontrak aku 14 tahun je. So lepas 14 tahun habis kontrak, aku kena berhentilah. Dan atas sebab-sebab yang tertentu, aku tidak dapat menyambung perkhidmatan aku. Sebab kalau nak sambung perkhidmatan ni, korang kena pergi board, korang kena pergi interview yang akan menentukan korang dapat sambung perkhidmatan ke tak. Mestilah mendapat kelulusan Majlis Angkatan Tentera. So bukan seorang je yang buat keputusan nak menentukan sama ada korang boleh sambung perkhidmatan ke tak. Last but not least, aku rasa korang yang nak masuk askar, korang kena tahu juga bila korang masuk askar nanti, bila korang berhenti, apa yang korang dapat, layak ke korang dapat pencen, kenapa korang tak layak dapat pencen. Sebab dalam orang awam punya mindset, kalau askar berhenti mesti dapat pencen. Tapi diorang tak tahu yang sebenarnya kita ada tauliah tetap, ada tauliah jangka pendek. Yang mana gadis-gadis yang nak berkahwin dengan tentera yang mungkin rasa macam, "Uish, nanti suami aku berhenti ni ada pencen ni." Wow! Check balik korang punya bakal suami ke tunang ke apa, tanyalah diorang, "Abang tauliah tetap ke tauliah jangka pendek?" So kalau korang nak korang punya suami-suami tu ada pencen, korang suruh dia sambung perkhidmatan sampai cukup tempoh untuk tauliah tetap. Kalau korang nak info lagi berkenaan dengan jenis-jenis tauliah, jenis-jenis pencen, berapa pencen, apa benda yang korang akan dapat lepas pencen nanti, korang boleh layari laman web Majlis Angkatan Tentera ataupun Jabatan Hal Ehwal Veteran. So itu je video aku untuk kali ni. Share video ni, share. Sebab aku rasa yang minat masuk askar ni, korang mostly tak ambil tahu pun berkenaan dengan persaraan dalam tentera ni. Sebab mindset korang, askar berhenti pencen, bla 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 bla. Jangan lupa belah sini belah. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notification video-video aku yang lepas ni. Sebab video lepas ni, ni lepas aku korek aku punya store kan, aku akan ceritakan dekat korang apa yang korang kena hadap di dalam interview nak masuk tentera. So aku akan buat video lah nak terangkan interview tentera nanti, apa yang korang kena lalu, apa ujian-ujian dia, baju apa kena bawa, macam mana nak lulus. Kalau korang berhenti secara proper, ataupun orang cakap bukan berhenti, kena buang lah, korang akan dapat lah buku ni. Buku ni dia akan ceritalah pasal maklumat perkhidmatan, korang kau apalah, pasukan apalah, jawatan akhir, tamat tempoh perkhidmatan bila dan sebagainya. Dia akan ceritalah sejarah-sejarah korang dekat dalam tentera, pingat apa yang korang dapat dan sebagainya. Dan ini untuk pegawai, korang akan dapat kebenaran menggunakan gelaran pangkat Angkatan Tentera Malaysia. Sebab itulah kalau korang tengok yang berhenti askar ni, orang still panggil captain, orang still panggil major dan sebagainya lah. Sebab ada kebenaran daripada Panglima Angkatan Tentera. Sebab gelaran pegawai ni, kita orang ditauliahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. So ini adalah gelaran yang diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong. So dekat luar pun still layak pakai, tapi kena diletak bersara lah. Dan ni dia adalah cerita berapa ganjaran korang dapat, faedah gantian cuti rehat korang berapa korang dapat. Nak tahu berapa? Tak tahu lah. Itu je untuk video aku kali ni. Assalamualaikum. Kita tunggu next video. Bye-bye.